السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang dikasihi Ashabul Fadilah, Fadilatul Ustaz, pengurusi masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung balik pengajian Aqidah At-Tahawiyah. Yang mana Aqidah At-Tahawiyah adalah kitab yang membincangkan tentang ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin menurut manhaj salaf, yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal yang dikenali sebagai Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, yang mana beliau lahir pada tahun lebih kurang rasanya 238 Hijrah, tak silap ingat, lebih kurang 238 Hijrah, wafat pada tahun 321 Hijrah, lahir pada tahun 238 Hijrah lebih kurang, manakala dia wafat pada tahun 321. Dia jadi balik 123, kita ambil 321, dia mudah ingat sikit. Tip lagu tu. Jadi bermakna dia dilahirkan dalam generasi 300 tahun setelah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kitab ni dia kumpulkan segala pegangan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Qadi Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullahu jami'an. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil rasa wala syai'a yu'jizuh. Hak yang ada pegang buku ni rasanya situ dah rasa. Betul tak situ? Betul dah Kata Imam At-Tahawi, wala syai'a yu'jizuh. Apa maksud wala syai'a yu'jizuh? Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu. La syai', tidak ada sesuatu, menafikan keseluruhan. Tak kira siapa pun dia, tak kira benda apa pun dia tidak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara perkara yang perlu kita kena i'tiqad, kita kena pegang. Kerana ini adalah akidah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berlaku sesuatu, tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah taala menghendaki sesuatu, maka dia kata jadi, maka jadilah perkara tersebut. Siapa pun tidak dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fil ard wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ard." Maksudnya tidak ada Allah taala
sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 7 petala langit dan bumi. Tak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara wirid ataupun ucapan yang dituntut kita baca adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, la mani', tidak ada yang menghalang, lima a'taita, bagi apa hak yang engkau beri. Kalau Allah Ta'ala nak beri, tak ada siapa pun hak yang boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi bagi apa hak yang Allah Ta'ala halang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala halang, siapa pun tidak dapat beri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum." Maksud hadis, lupa lafaz hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, nescaya mereka itu tidak mampu untuk memberi manfaat kepada kamu. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau sekiranya berkumpul semua sekali untuk memberi manfaat kepada kamu, maka nescaya mereka itu tidak dapat memberi manfaat kepada kamu, melainkan hanya sekadar benda yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini di antara benda yang perlu kita kena yakin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada yang berhak disembah, diibadatkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja hak yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Yang selain daripada Allah, semuanya pelawak belaka. Hak yang disembah tak kira lah hak yang Kristian sembah ke apa semua sekali. Jangan kita takut mengatakan apa hak yang disembah oleh Kristian adalah tidak betul. Takut kita duduk dalam masyarakat majmuk ni, nak kabar benda hak yang benar pun takut. Jangan. Jadi hak Cina sembah tokong apa semua sekali, hak tu batil belaka, hak tu palsu belaka. Hak tu kita kena berani khabar dengan mulut. Bukanlah apabila kita khabar perkara tersebut kita nak balas, tak, bukan. Kita nak khabar benda hak yang benar, dan benda itulah hak yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenteraskan kesyirikan, kekufuran. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala saja Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Seterusnya kata dia lagi, qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha. Allah Ta'ala Tuhan yang qadim, tanpa ada permulaan, kekal tanpa ada pengakhiran. Allah Ta'ala qadim. Qadim ni maksudnya qadim, Allah Ta'ala sedia kala, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qadim yang memberi maksud bahawasanya kewujudan Allah Ta'ala tidak ada permulaan, menafikan, menidakkan ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah Ta'ala adalah al-awwal, maksudnya tidak ada sesuatu sebelum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ada dia sebelum daripada setiap sesuatu, dan ada dia tidak ada permulaan. Berbeza dengan ada kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita ada permulaan sebelum daripada mak kita mengandung kita, sebelum daripada mak kita melahirkan kita, kita tak ada. Jadi kalau umur kita ni 35 tahun sebelum daripada tu, kita tak ada. Kita baru. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qadim, sedia kala tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud qadimun bila ibtida'. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedia kala tanpa ada permulaan. Kita baru ada permulaan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma,
Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, Rasulullah apabila dia masuk ke dalam masjid, maka Rasul baca doa ni. Benda doa dia, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta berlindung dengan wajahmu yang maha mulia dan kerajaanmu yang qadim, yang kekal, yang sedia kala, tidak ada permulaan. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah mensifatkan kerajaan Allah dengan qadim. Maka qadim juga termasuk dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia lagi, daimun bilantiha. Allah Subhanahu wa taala kekal tanpa ada pengakhiran. Allah taala kekal tanpa ada penghujung. Kita baru ada permulaan bagi kewujudan kita. Manakala penghujung kita ada penghujung sampai masa kita mati ya. Cuma tak samalah. Ada orang pergi dulu, ada orang pergi kediang. Waktu mengikut ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang pastinya kita ada penghujung. Bila Allah taala lebih mengetahui. Namun setelah daripada kita dibangkit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti, maka Allah taala kekalkan ahli syurga kekal dalam syurga selama-lamanya, ahli neraka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi apabila kita dibangkit, kita akan kekal. Cuma kekal kita berbeza dengan kekal Allah. Kekal Allah adalah kekal zati. Tidak ada siapa pun yang mengekalkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kekal kita setelah daripada kita meninggal dunia, kita dibangkit kembali, adalah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mengekalkan kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang kita perlu kena pegang. Ini akidah, ni pegangan kita. Pegangan inilah yang dipegang oleh Nabi, oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in, ulama-ulama mu'tabar, antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Qadhi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam At-Tahawi. Ni pegang. Cuma pengajian ni ada sedikit berbezalah dengan pengajian yang biasa di tempat kita belajar sifat 20. Cuma dalam sifat 20 tidak kata qadim, dia kata qidam. Antara sifat yang wajib bagi Allah adalah qidam, sedia kala. Antara sifat yang wajib bagi Allah tidak kata dawam, dia kata baqa, kekal. Makna samanya. Dia daim dengan makna baqin sama je. Daim kekal, baqin kekal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap mereka yang ada pada muka bumi ini akan binasa belaka. Hak yang kekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Seterusnya katanya, la yafna wa la yabid. Tidak fana, tidak binasa. Dia tidak fana dan tidak binasa. Allah zat Allah taala tidak rosak dan tidak binasa. Tengok dia buat mari sekali lagi. Tadi padahal dia khabar dah. Dia khabar Allah taala daim, kekal, tidak ada penghujung. Kekal Allah taala tidak ada penghujung. Buat mari pula sekali lagi. Allah taala tidak fana dan tidak binasa, tidak rosak, tidak punah. Ini nak khabar mana? Banyak kerat kali khabar benda sama. Akidah kita kena pegang kemah keming, kena khabar banyak kali. Kena khabar banyak kali. Benda hak yang sama pun kita kena khabar banyak kali, sebab benda ni hak yang kita nak pegang kemah keming. Orang kerat tekak sekalipun tetap benda ni kita pegang dalam hati kita. Tapi kita minta lah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada ujian hak yang kita tidak mampu tanggung. Allah Rabbi, kita ni tidak diujilah seberat ujian yang dilalui oleh sahabat dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan iman. Kita tidak diuji dengan ujian tersebut dan kita takut menghadapi ujian-ujian seperti itu. Allah Rabbi. Tetapi apa kalau sekiranya kita diuji dengan ujian tersebut, begitulah hak yang perlu kita kena pegang. Tapi kita minta berlindung kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak menguji kepada kita ujian yang kita tidak mampu tanggung. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wa rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau tanggungkan kepada kami perkara yang tidak mampu kami tanggung. Jadi benda yang kita tidak mampu tanggung, minta Allah Subhanahu taala jangan benda letak atas kepala kita. Tengok sebahagian daripada sahabat diuji iman dia macam mana. Sumayyah
Allah Rabbi, diuji imam dia sampai terpaksa kena korbankan nyawa mati. Suami dia Yasir mati juga. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu jemur tengah panah, dia letak batu atas dada. Allah diuji dengan ujian yang memang cukup teruk untuk mempertahankan akidah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni Tuhan dah uji sampai tahap tu, tapi kita minta takut juga takut, bimbang. Sebab benda yang paling berharga yang kita pegang, kita bimbang. Takut Tuhan uji kita dengan ujian yang kita tidak mampu pikul. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidak ada sesuatu itu melainkan apa yang dikehendakinya. Tu kita kena ingat. Tidak ada sesuatu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sama ada baik ataupun buruk, sama ada sehat ataupun sakit, sama ada benda senang ataupun susah, sama ada tenang ataupun resah, semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berlaku sesuatu di dalam alam ini melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, COVID-19 gegar dunia. Masalah COVID-19, masalah habis. Mana-mana negara yang diserang COVID-19 habis. Sama ada ia adalah rancangan manusia ataupun bukan, waktu kita nombor 2. Tapi sebenarnya ia adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia adalah perancangan jahat manusia, maka ia melalui manusia Allah Taala kehendak benda tu berlaku. Tapi bukanlah segera ikut nak jadi gana dak. Kita dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut untuk berusaha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu illa ma yurid, tidak ada sesuatu itu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan setiap perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Tinggi mana kehendak kita, tinggi mana usaha kita, kita tidak dapat mencarikan, kita tidak dapat merobekkan benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitab Hikam, dia kata lagu mana? Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Hemoh-hemohmu yang tinggi, keinginanmu yang tinggi mana sekalipun, sedikit pun tidak dapat mencarikan benteng-benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlaku sesuatu di dalam alam ini, sama ada baik ataupun buruk, sama ada kita suka ataupun tidak, melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran ayat yang biasa kita dengar tu imam baca pada pagi Jumaat. Orang yang sentiasa sembahyang subuh Jumaat ni, ayat ni memang dia kena ingat dah sepatutnya. Dah berapa tahun dah dengar, tapi nak buat mana subuh Jumaat ngatuk tak dia nak perhati mana tu imam baca. Dalam benda ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidak menghendaki oleh kamu illa an yasha Allah, melainkan di sana ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehendak kita di sana ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Dia, yakni Allah, tidak dapat dicapai oleh sangkaan. Sangkaan kita tidak dapat mencapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni akidah yang perlu kita kena pegang. Tinggi mana pemikiran kita sekalipun, kita tidak dapat mencapai hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang daripada berfikir tentang hakikat zat Allah. Apa yang dituntut kepada kita adalah kita berpegang kepada hukum sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Taala ada, Allah Taala kuasa, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mengetahui. Manakala nak berfikir tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan suatu benda yang ada pada diri kita sendiri. Dia adalah diri kita, tapi kita tidak mengetahui hakikat dia, iaitu roh. Allah Ta'ala menjadi pada diri kita roh. Setiap kita ada roh, tapi roh kita, hakikat roh kita, bijak pandai lagu mana pun ahli fizik yang cukup hebat di zaman kita, ahli sains, ahli kimia, hebat di zaman kita,
tidak mampu untuk mengkaji hakikat roh. Jadi kalaulah sekiranya hakikat roh yang ia adalah ciptaan Allah tidak mampu dicapai oleh akal manusia, maka bagaimanakah untuk mencapai hakikat zat yang menciptakan roh itu? Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh dicapai oleh sangkaan dan dia tidak terjangkau segala pemikiran. Begini ke Allah Ta'ala, begini ke mari terlintas dalam hati, kita kena tolak belakang. Kerana kita kena ingat Allah Ta'ala tunggal, tidak ada sebanding. Tidak ada sebanding. Tidak perlu kita berfikir tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tanya Rasulullah, sebahagian daripada penduduk Mekah tanya Rasulullah, sif lana rabbak, cuba sifatkan kepada kami Tuhan engkau wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata olehmu ya Muhammad, Allah Taala ahad, tunggal esa. Allah Subhanahu wa taala tunggal esa. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat dipohongkan segala hajat, tempat tumpuan, tempat hak yang hajat dipohongkan kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun hak yang sekupu yang sama dengannya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi wala yushbihul anam, dan tidak ada siapa pun serupa dengan Allah Taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Taala. Sama ada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala tak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Taala bersifat dengan Maha pendengar lagi Maha pelihat. Zat Allah Taala tidak sama dengan zat kita. Sifat-sifat Allah Taala tidak sama dengan sifat kita. Kalau sama pada sebutan, kita kena ingat hanya, kalau sama pada sebutan, kita ingat hanya sama pada sebutan sahaja, tapi pada hakikat berbeza. Kita mendengar, Allah Ta'ala juga mempunyai sifat pendengaran. Kita melihat, Allah Ta'ala juga mempunyai sifat penglihatan. Kita mengetahui, Allah Ta'ala mempunyai sifat pengetahuan. Tetapi kena ingat, pendengaran, penglihatan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran kita, berbeza. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang perlu kita kena pegang, kemah keming yang menjadi akidah yang kita kena tanam betul-betul dalam hati adalah Allah Taala tidak ada siapa pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk malam ni kita akidah At-Tahawiyah kita kena berhenti sini dulu. Kita nak baca kitab yang kedua pula. Nanti pada penghujung kuliah kita akan buka sesi soal jawab sikit, insya-Allah. Kalau sekiranya ada pertanyaan, bolehlah ajukan soalan kat gini ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang kedua kita baca kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Bustanul Arifin kita pernah khabar dah sebelum daripada ni, ia menjadi tamang kepada orang hak yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan berada di dalam nikmat sebelum daripada dia mencapai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulang sekali lagi. Orang hak yang kenal Allah, dia akan merasa nikmat. Ketika dia di atas dunia, dia telah merasakan sebahagian daripada nikmat syurga ketika dia duduk di atas dunia, sebelum daripada dia mengecapi syurga yang hakiki setelah daripada dia meninggal dunia. Dah yang hamba khabar ni daripada hamba sendiri, bukan daripada hamba sendiri. Kita dalam cakap bab agama ni kita tak boleh pakai logik kepala otak kita, tak boleh. Pakai logik kepala otak 2 PhD pun jadi sesak dak sekarang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia boleh pakai kepala otak kita, mesti kita kena ambil daripada dalil, daripada Al-Quran, daripada hadis, menurut kefahaman ulama-ulama muktabar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita cakap mengikut kepala otak. Jadi hak yang khabar saat itu adalah apa hak yang diambil daripada dalil Al-Quran dan hadis.
Jadi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, dia mencapai sebahagian daripada nikmat syurga sebelum daripada dia mati. Dia telah merasai nikmat syurga ketika dia di atas dunia. Ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, mereka itu berada dalam nikmat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata ayat ni bukan khusus selepas daripada mati, bukan di atas dunia. Orang-orang yang baik berada dalam nikmat. Bagaimana kau orang yang baik berada dalam nikmat? Okey, tahu tak nikmat hak yang paling besar sekali, hak yang paling hebat sekali yang didapati, yang dicapai oleh ahli syurga tu benda. Nikmat hak yang paling besar sekali, bukan bidadari, bukan makanan, bukan. Oh, kita kalau orang lelaki gak bidadari ya. Oh, ramah bidadari. Sebab atas dunia seorang je. Tu dak jadi bidadari mana? Oh, memang suka sungguh lah. Hak tu. Dak, hak tu kecil belaka. Makanan ke apa semua sekali kecil belaka, mahal digai kecil belaka. Hak yang paling besar sekali, benda hak yang paling besar sekali. Hak yang paling besar sekali adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis, idza dakhala ahlul jannati al-jannah, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga. Apabila ahli syurga masuk belaka dalam syurga, maka Allah Subhanahu wa taala khabar lagu mana? Khabar. Mana? Turidu an tazida alaikum? Turidu an azida alaikum? Munak dak? Munak dak? Aku nak tambah lagi kepadamu nikmat Ahli syurga kata, ada lagi ke? Sedangkan mu saat itu menyelamatkan kami daripada neraka-Mu, masuk kami dalam syurga, ada lagi ke nikmat lebih tu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibukakan hijab, dinding di antara hamba Allah dengan Allah. Maka ketika itu mereka itu melihat zat Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min nadari ila wajhihil karim. Tidak ada suatu nikmat yang paling dikasihi dan disukai oleh penghuni syurga berbanding dengan nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ialah yang dimaksudkan dengan ziyadah dalam perkataan, dalam firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang ni, Rasulullah khabar ni dalam hadis ni, yang dimaksud dengan ziyadah ni adalah melihat zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khabar dalam Quran, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang buat baik di atas dunia dia dapat kebaikan, yakni syurga. Wa ziyadah, dan lebih daripada tu lagi, benda lebih daripada tu lagi, iaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling besar sekali melihat zat Allah Ta'ala di akhirat kayak gini, hak paling besar sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas dunia Allah Taala memberi ruang kepada kita untuk berusaha agar kita mencapai maqam ihsan. Allah Taala memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita berusaha mendidik hati kita, diri kita, agar kita mencapai maqam ihsan. Ihsan tu benda ihsan. Ihsan ni disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dengan hadis yang panjang. Ketika datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih, rambut hitam belegang, mari jumpa dengan Rasul, ajukan kepada Rasul beberapa soalan. Antara soalan yang diajukan kepada Rasulullah adalah, fa akhbirni anil ihsan. Hadis ini disebut oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Cuba cerita kepada aku tentang apakah itu ihsan. Maka berkata Rasulullah, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan ni adalah mu beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Orang yang beribadat kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, maka dia telah mencapai nikmat yang paling besar di atas dunia sebelum daripada dia meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tidak hairan apabila kita baca sejarah-sejarah. Kalau kita baca sejarah-sejarah sebahagian daripada salaf, mereka itu ingin sepanjang kehidupan dia adalah malang. Oh, dia nak malang kalau boleh sepanjang kehidupan malang. Dia nak gitu. Sebab apa? Sebab dia telah merasai nikmat beribadat kepada Allah di waktu malam. Kita Allah Rabbi, kalau kita tengok macam mana mereka itu sanggup tinggal tidur untuk beribadat kepada Allah. Sanggup tinggal tidur. Kita rasa payah kita nak tinggal tidur, melainkan benda yang kita dapat lebih besar lagi daripada tidur.
Kalau orang puang tepung tengah malam, baru sanggup bangun. Sebab kita anggap benda tu lebih besar lagi. Kalau misalnya orang nak UPT, 2-3 ribu tengah malam sanggup kita bangun. Bos kata awak kena mari esok awal sikit kerja pukul 3.30 pagi bangun mari ya. Oh malam tu 2-3 kali bangun. Takut lajak masa tidur kan. Rela bangun nak pergi sebab nak buat PT. Kita sanggup tinggal tidur ketika mana? Ketika benda yang kita dapat saat itu lebih besar daripada tidur. Dan mereka tu melihat kepada beribadat kepada Allah lebih besar lagi daripada tidur, sehingga kan mereka tinggal. Kerana benda dalam ibadat itu ada nikmat. Dalam ibadat itu ada nikmat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah Allah Taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat-tempat tidur. Tak tidur malam. Ni kita cerita je cerita ni, kita cerita hal orang. Tak apalah kita cerita hal orang, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberi taufik kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat walaupun 1 juzuk, 1% daripada ibadat yang mereka lalu lakukan. Ini kita cerita Allah Rabbi hebatnya. Renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat tidur. Benda yad'una rabbahum. Bukan tengok UFC, bukan tengok bola, bukan. Yad'una rabbahum, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan, dalam keadaan hati takut, wa tama'an, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang yang bertakwa duduk dalam syurga Allah. Air mata air lalu kat bawah mahligai dia. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dia ambil apa yang Allah Taala beri kepada mereka itu. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sebab dia di atas dunia dulu termasuk dalam orang yang melakukan kebaikan. Apakah kebaikan yang dibuat? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sering kali begitulah berterusan dia buat. Sering, bukan jarang-jarang, bukan setahun sekali, sering, kerap kali. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di atas dunia dulu sikit sangat mereka itu tidur. Tu dia, sikit dia tidur. Orang yang banyak benda beribadat kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sepanjang malam sikit aja tidur. Orang yang banyak beribadat kepada Allah tu pun rasa kurang lagi, rasa bersalah lagi, rasa bermacam-macam kekurangan. Akhirnya wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu istighfar, minta ampun pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang dikenali sebagai ataupun golongan inilah yang dikatakan sebagai al-arifin, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni Imam Nawawi letak nama Bustanul Arifin, taman ataupun kebun, tempat bermain oleh orang-orang arifin, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sambung balik, panjang muqaddimah pun Kata dia amma ba'd. Kita tengok muka surat sama ke tak? Jumpa tak amma ba'du? Jadi kita baca dah muqaddimah sikit, tapi masih lagi dalam muqaddimah amma ba'd. Ini bukan khutbah Jumaat ni. Amma ba'du. Allah Rabbi. Amma ba'd, adapun selepas daripada itu, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir. Jumpa tak? Kalau kitab Jawi tu dia buka sebelah kanan. Jangan pergi buka sebelah kiri, selok memang tak jumpa lah. Kitab Jawi. Tak pandai baca Jawi ni, buka sebelah kiri. Kitab memang Rumi sebelah kiri kan, Jawi sebelah kanan. Jadi tengok amma ba'd. Okey, katanya ada pun selepas itu, kita masih lagi muqaddimah. Kalau kita ambil bismillahirrahmanirrahim, ini bismillah. Lepas tu alif ini kita sini amma ba'd. Kalau kita ambil lah, tengok sama ke tak tahu. Okey, orang ajar ada kitab boleh tengok Ada pun selepas daripada itu, kata Imam Nawawi, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kesudahan. Kita hidup di atas dunia ni, dia akan berakhir, akan ada penghujung. Dunia ni, dunia ada penghujung, dan segala isinya pun ada penghujung. Setiap kita ada penghujung belaka. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita ingat belaka ayat ni. Allah Ta'ala kamu dalam Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian hak yang mu duk lari sangat, hak mu duk takut sangat, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan berjumpa dengan kamu. Dia akan jumpa dengan kamu. Kalau mati saja, kita tak pusing. Kalau mati saja, setakat tu je mati, tak pusing lah. Tak ada benda dah macam mati binatang gitu je, tak pusing mana. Tapi hak yang pusing lepas daripada tu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian akan dikembalikan kepada Tuhan yang Maha mengetahui benda hak yang tersembunyi dan benda hak yang zahir. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia akan cerita belaka kepada kamu semua benda hak yang kamu amalkan di atas dunia dulu. Kecek ke besar dia cerita belaka. Hak tu hak yang kita bimbang kalau kita mati macam binatang, lepas daripada mati habis dah, akhir dah riwayat hidup kita, tak ada benda dah, kosong dah, tak ada masalah. Yang masalahnya adalah rupa-rupanya kematian adalah pintu untuk kita melangkah ke negeri yang kekal abadi, yang mana di sana kehidupan kita berbeza dengan kehidupan di atas dunia. Modal hak yang kita akan guna di negeri yang kekal abadi adalah amalan hak yang kita bawa, hak yang kita buat di atas dunia. Kalau banyak kebaikan, maka bertuahlah dia, beruntunglah dia. Tapi kalau sedikit kebaikan, Allah Rabbi, celakalah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kesudahan. Kenapa Imam Nawawi wayak gini? Sebab orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia memandang dunia ni lekeh, memandang dunia ni tidak berharga. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sekiranya dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk, maka nescaya Allah Taala tidak akan bagi minum seteguk air pun kepada orang kafir, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah, sayap nyamuk berat mana sangat. Kek pergi balik terah takak nyamuk cetok atas timbang kain luar. Kau dak rok akak seorang pakak dengan anak bini akak belaka. Tengok berat mana sayap nyamuk. Tu kalau ada nilai berat tu pun Allah Taala tidak akan bagi minum seteguk pun orang kafir air di atas dunia. Tapi kalau kita tengok orang kafir mewah pun benda, ada apa munasabahlah, sebab dunia ni adalah syurga bagi dia. Tak ada dah. Di akhirat tak ada bahagian dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan negeri yang kekal. Dunia ni bukan negeri yang kekal. Dan ramai mana orang yang kita tengok di depan mata kepala kita. Ramai kawan-kawan kita pas orang dengan kita tengok. Dulu orang akan datang kita pula. Dulu malaikat malakul maut lalu kok kita pergi ambil nyawa orang lain. Suatu hari nanti dia lalu kok orang lain mari ambil nyawa kita. Tak sampai masa iya kita. Inilah hakikat kehidupan di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Iaitulah negeri akhirat ni adalah negeri dunia adalah negeri tempat kita menyeberang sahaja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Tempat yang bersuka-suka sungguh, nikmat sungguh lepas daripada kita mati. Sebab itulah atas dunia biasa ujian tu, ujian ni, setiap seorang ada ujian. Orang tu ujian tu, orang ni ujian ni. Allah susahnya ada sama. Ada habis sama ujian tu, ujian ni. Mun ujian tu ni, ujian ni pula. Sabarlah sebab kita di atas dunia. Dunia adalah tempat ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan supaya Allah Ta'ala nak uji kamu, siapakah di kalangan kamu yang elok amalan dia, perbuatan dia. Memang dunia tempat ujian. Bahkan orang yang lebih dekat dengan Allah semakin banyak ujian. Para Nabi lebih teruk lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyaddul bala al-anbiya, kata Rasulullah, orang yang paling teruk kena uji adalah para Nabi. Jadi biasalah kalau ujian-ujian yang kita lalui. Tapi jangan ujian-ujian tersebut adalah kerana kejahatan yang kita buat. Itu yang paling kita bimbang. Jadi bukan dipanggil ujian, dipanggil bala.
kejahatan hak yang kita buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi iaitulah juga negeri yang fana. Dunia ni adalah negeri yang fana, bukan negeri yang baqa, bukan negeri yang kekal. Bukan negeri kekal, negeri fana, negeri hak yang akan binasa. Fana ni makna binasa, baqa ni makna kekal. Binasa belaka. Ni kita hak yang duduk atas masjid kita ni, masjid Terbau. Kita tak 50 tahun lagi, tak ada seorang dah kali yang 50 tahun lagi, tak ada seorang muka lain pula. Tok Imam lain, Tok Bilal lain, pengurusi pun lain, JK pun lain. 50 tahun. Kalau ada pun hak yang kita 50 tahun rasanya dah orang dah nak bagi masjid. Amba sendiri dia ni umur 38 dah umur. Dah kalau 50 tahun dah ke 88 88 tau. 88. 88 dah orang dah hamba daripada ke Masjid nak bawa kereta mari sini. Dah orang sakit pinggang lagi. Dah agak dah. Sungguh koyak sungguh tu 50 tahun orang lain belaka dah. Ni tempat binasa kan atas dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi iaitulah juga yang akan berpaling, bukan negeri yang tetap. Berpaling ditinggal. Negeri yang tinggal kita bukan yang tetap ada sini. Berpaling makna tinggal lah. Bukan negeri tetap. Ini adalah suatu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang. Hak yang dikabur saat itu suatu kenyataan yang disepakati oleh semua orang. Semua orang sepakati lagu tu. Tak ada seorang pun manusia yang diberi akal yang waras tak percaya dia mati. Kalau orang tu tak percaya manusia ni mati, orang tu bukan orang hak yang waras. Bukan hak yang waras. Dia mudah percaya mati, aku tak percaya mati. Aku tak percaya. Mu tak percaya, tak percaya. Mu ni masalah ni. Mu ni tak tahu berapa kali kena COVID-19 tak tahu. Sampai ke tahap lagu tu. Memang ni suatu kenyataan yang disepakati oleh semua manusia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan ke atas kebenaran hakikat ini. Sama ada dalil Quran ataupun dalil hadis ataupun dalil depan mata kepala kita sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Sama ada mereka orang yang berilmu atau tidak. Sama ada mereka orang yang kaya ataupun miskin. Satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Tak, sebenarnya dia ada maklumat hak yang kita tahu, benda tu tidak perlu kepada penjelasan yang mendalam. Kalau kabur korang, benda kabur benda orang tahu belaka benda gitu. Kita mati, orang kabur benda orang tahu belaka. Tapi walaupun benda tu orang tahu belaka, tapi agama kita tetap suruh kabur. Sehingga kan kata Rasul, akthiru min dhikri hadhimil ladzat. Perbanyakkan daripada ingat kematian. Kena kabur, kita mati. Bukan kita tak mati, kita mati. Semua orang tahu belaka. Sebab kita tengok siang malam orang mati. Tapi agama kita suruh perbanyakkan ingat kepada kematian. Supaya kita tak lalai. Supaya kita buat persiapan. Sebab kita lalai, kita bukan tak tahu kita mati. Bukan kita tidak tahu kita akan bertemu dengan Allah. Bukan kita tidak tahu perlunya amalan kebaikan. Bukan kita tidak tahu bahayanya maksiat. Tapi oleh kerana hawa nafsu kita mengatasi akal kita sehingga kita lalai, maka untuk memberi peringatan kepada kita, maka kena perbanyakkan ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Kata Rasulullah, akthiru min dhikri hadhimil ladzat. Perbanyakkan daripada ingat perkara yang memotong, yang menghilangkan kelazatan, iaitu kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Dalam sebuah syair Arab ada disebutkan, walaysa yasihhu fil asma'i syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalilin. Dan sudah tidak ada lagi suatu perkara yang dapat diterima jikalau seandainya mengatakan hari siang itu masih perlu kepada keterangan. Sudah tidak ada lagi suatu perkara yang dapat diterima. Tak nak terima dah. Kalau sekiranya orang katakan siang hari perlu kepada keterangan. Jadi siang hari ni kita kena jelaskan secara terperinci biar orang faham benda tu siang hari.
Tak perlu dah, tak perlu dah. Sebab setiap orang dapat tengok sendiri. Begitu juga dengan kematian, begitu juga dengan kita hidup di atas dunia sementara. Tak perlu dah kita bagi penjelasan keterangan yang terperinci untuk mengukuhkan dakwaan tersebut. Jikalau seandainya mengatakan hari siang itu masih perlu, okey, tu baca dah. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan tadi. Tengok, dak cerita tentang dunia ni sekian yang kita cerita tadi, maka telah datang dalam Al-Quranul Karim amaran supaya kita jangan leka dengan dunia dan jangan tertipu dengan perhiasan dunia dan jangan berpegang dengan dunia. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur sehingga sudah tidak dapat dihinggakan, banyak sangat. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat dan ahli hikmah. Ahli hikmah ni ahli bijak pandai. Maka perkataan ahli bijak pandai, para alim ulama lah. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan di dunia ini. Orang yang paling berhati-hati dalam dunia adalah orang yang memilih jalan kezuhudan. Apa benda zuhud? Zuhud ni maksudnya adalah hati tidak bergantung dengan dunia. Dunia tidak dimasukkan dalam hati, dunia berada di tangan. Dunia yang dimiliki sedikit pun tidak dapat menghalang dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tu secara ringkas sahaja. Jadi kita nak tengok orang tu zuhud ataupun tidak, duduk di atas dunia, dia tengok dunia yang dia ada. Kerana dunia adakah menyebabkan dia jauh daripada Allah? Kalau jauh daripada Allah, bermakna dia cinta kepada dunia. Kalau dunia banyak mana sedikit pun tidak menghalang untuk dia dekat dengan Allah, maka bermakna dia saat ini itu, dunia saat ini itu berada di tangan, tidak di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali harta benda kamu, anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya kerana pekerjaan, kerana dunia, kerana permainan, kerana sukan dan seumpamanya, tak boleh menghalang untuk kita hadir sembahyang di masjid, sembahyang berjemaah di masjid, menghalang kita daripada hadir di majlis-majlis ilmu, tempat-tempat yang baik, majlis-majlis yang comel, maka bermakna dunia saat itu berada di dalam hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya, kita tengok alhamdulillah lah, kita ni mampu jugalah dapat duduk pada tempat-tempat yang baik, dapat melakukan benda-benda yang baik sekadar yang Allah Taala bagikan kepada kita. Maka yang pertama kita kena ingat itu adalah anugerah yang Allah Taala bagi kepada kita. Yang keduanya adalah kita kena bersyukur di atas nikmat tersebut. Jangan kita rasa sombong, kita kena bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah orang yang paling sempurna akalnya. Orang yang cerdik sungguh ni ya. Orang cerdik sungguh ni ya. Orang yang memilih jalan kezuhudan di atas dunia ini. Ini orang yang cerdik sungguh. Orang cerdik dia jadikan dunia sebagai tempat untuk dia kumpul bekalan yang akan digunakan selepas daripada dia meninggal dunia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal, sebab mu perlu kepada bekalan perbelanjaan mu di negeri akhirat. Sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah, izhad fid dunya, izhad fid dunya. Bukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Rasulullah khabar kepada Abdullah bin Umar, mung hendaklah mung di atas dunia ni ka'annaka gharib, seolah-olah mung saat itu perantau. Orang perantau ni dia tidak akan, dia duduk kampung orang lain kan, dia tidak macam duduk kampung dia sendiri. Aw 'abiru sabil, ataupun orang lalu jalan je. Orang lalu je. Bagaimana mung kalau nak pergi jalan di satu tempat, mung lalu. Begitulah keadaan mung dia duduk di atas dunia. Sehingga Kang Abdullah bin Umar kata lagu mana? Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila mung berada di waktu pagi, mung jangan nanti waktu petang untuk melakukan amal ibadat, untuk bertaubat kepada Allah. Buat selalu. Apabila mung duduk pada waktu petang, mung jangan nanti waktu pagi untuk melakukan amal kebaikan, untuk bertaubat kepada Allah. Jangan. Sebab mung tak tahu bila umur mung akan berakhir. Kalau berakhir, habis dah perjalanan mung. Siapa tepat kalau tak ada perbelanjaan, selok mu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya. Tengok Imam Nawawi buat mari perkataan ahli syair pula dia kata ni, unzur ilal atlali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat. Cubalah engkau lihat pada runtuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang yang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Nak buat rumah tu bukan mudah, bukan Allah menelang perbelanjaan banyak mana, peluh banyak mana. Okey, kita sebagai contoh di Terengganu ni ada peninggalan-peninggalan lama, rumah-rumah besar orang hak dulu buat tapi tidak berpenghuni dah sekarang. Kalau kita tengok tuang dia nak buat dulu, banyak mana perbelanjaan yang perlu dihabiskan. Suatu ketika dahulu, banyak mana tenaga yang perlu dikerahkan. Dulu-dulu tapi pas mana belaka? Tak ada belaka. Begitulah perumpamaan dunia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cubalah engkau lihat pada runtuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Sahabal bala adyalahu birusumiha fatasaqat ahjaruha wa takassarat. Semua sudah binasa dan hanya tinggal puing-puing bekas-bekas sahaja lagi. Batu-batanya jatuh berselerok dan berhamburan. Wa madat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Begitulah keadaan kita di atas dunia. Allah, lamma nazartu tafakkuran lidiyarihim sahat jufuni amratan wa tahaddarat. Bila ku lihat dan ku fikirkan keadaan ini, tengok Allah. Lepas tu mari mikir tentang diri dia pula. Ni orang yang hati dia jernih. Jadi dia tengok benda yang berlaku, dia ambil pengajaran selalu. Mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Lau kuntu a'qilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, dan cukuplah mataku mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu-minggu akan datang. Sebelum daripada kita berhenti, kita nak buka sekejap soal jawab kalau sekiranya ada lah. Kalau tak ada, nak berhenti dulu Okey, ada tak? Nak tanya? Ke tak ada Tak ada, kita berhenti jadi tak ada, kita berhenti sini dulu. Ustaz, kita berhenti dah. Tak ada Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.